fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Hai, halo, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Satu kejutan untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad, yaitu bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali yang juga pernah bekerja sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia hari ini. Namun, hari ini kita dapat lihat bagaimana hubungan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, Mahathir tak layak cakap soal balas budi, kata Saiful Anwar. Dr. Mahathir Mohamad tidak layak untuk bercakap tentang membalas budi, khususnya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata setiausaha politiknya Azman Abidin. Dia mendakwa bekas Perdana Menteri itu telah pun merancang plot terhadap Anwar seawal minggu pertama susulan penubuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada Mei 2018. Selepas Pakatan Harapan berjaya tubuhkan kerajaan pada 10 Mei 2018, Mahathir mengadakan mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin PH. Dalam mesyuarat itu, ketua parti diberikan mandat untuk menentukan dan menamakan calon menteri kabinet yang mereka fikirkan sesuai. Syaratnya adalah ketua parti akan serahkan nama calon dan Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri akan menentukan portfolio menteri. Tetapi apabila Tun Mahathir mengumumkan menteri, senarai menteri, dia mengumumkan 4 pemimpin PKR sebagai menteri yang sebenarnya tidak pun dicalonkan oleh Presiden PKR Wan Azizah Wan Ibrahim. Kesimpulannya, dia telah mengkhianati dan merancangkan plot terhadap Anwar dengan melantik pemimpin PKR yang tidak sehaluan dengannya. Dia berkata demikian ketika mengulas kenyataan Mahathir yang membidas Anwar, ekoran tindakan pihak berkuasa menyiasatnya ketika ini. Mahathir menganggap Anwar tidak mengenang budi kepada dia dan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Bekas Perdana Menteri itu menyindir tindakan kerajaan mengadakan siasatan adalah sebagai balasan atas bantuan yang diberikannya bersama Daim semasa membantu Anwar pada 2018 untuk pilihan raya kecil Port Dickson. Apabila saya menjadi Perdana Menteri kali kedua, sepanjang tempoh saya, Anwar dibebaskan dari penjara. Kemudian dia mahu bertanding dalam pilihan raya kecil di Port Dickson. Saya dan Daim berkempen untuknya. Tetapi sekarang dia mahu menyiasat saya kerana salah laku, kata Mahathir. Azman bagaimanapun tidak mendedahkan nama 4 pemimpin yang tidak dicalonkan oleh Wan Azizah itu. Pada 2018, PKR mendapat 7 menteri kabinet termasuk Wan Azizah, dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kemudian pada Februari 2020, Azmin Saifuddin Abdullah Zuraidah dan Barubian mengumumkan keluar dari PKR menerusi langkah Sheraton mengakibatkan kerajaan PH tumbang selepas mentadbir selama 22 bulan saja. Barubian tidak menyertai kerajaan PN di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin 2020, sebaliknya menyertai PSB yang merupakan parti pembangkang. Dalam perkembangan berkaitan, Azman mendakwa selain Anwar dan PKR, Mahathir juga mengkhianati rakan PH lain selepas mengumumkan meletak jawatan sebagai Perdana Menteri tanpa mengadakan perbincangan dengan pucuk pimpinan PH. Kita semua tahu langkah Sheraton adalah untuk tidak menyerahkan kuasa pentadbiran kepada Anwar. Bertanding di bawah tiket PKR, menggunakan jentera dan sokongan PH menjadi PM, kemudian coba menumbangkan PH. Inilah perangai Mahathir. Jadi saya percaya Mahathir merupakan insan paling tidak layak bercakap mengenai balas budi, katanya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara,
kita dikejutkan dengan satu berita di mana terdapat perhimpunan di hadapan Istana Negara. Kononnya, perhimpunan ini adalah untuk memboikot kerajaan perpaduan yang dikatakan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tidak mengejutkan rasanya, di dalam 1.000, kira-kira 1.000 orang itu, yang paling dikenali tidak lain dan tidak bukan, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, dalam satu perkongsian daripada Syahbudin Husin, berhimpun di depan istana untuk rebut kuasa hanya kerja buang masa. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati, sebelum ini Baginda yang di Pertuan Agong sudah bertitah tidak mahu campur berkaitan dengan politik. Tetapi kenapa di akhir-akhir pemerintahan Baginda yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kenapa mereka ini yang berhimpun di hadapan Istana Negara ini seolah-olah tak paham? Saya sendiri menolak perkara ini, saudara-saudara. Anda boleh komen di bawah sekiranya Anda juga menolak berkaitan dengan himpunan di hadapan Istana Negara. Dalam perkongsian ini, hanya kira-kira seminggu lagi sebelum Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menamatkan tempoh pemerintahan Baginda selaku yang di Pertuan Agong, suatu himpunan dengan tema Selamatkan Tanah Air Kita, Suara Rakyat ke Istana Negara, diadakan di depan Istana Negara. Himpunan yang dianjurkan Sekretariat Pembela Tanah Air mewakili 3 wakil gabungan badan bukan kerajaan itu turut menyerahkan memorandum yang dipercayai mengandungi pelbagai tuntutan membabitkan isu semasa negara kepada yang di Pertuan Agong. Dipercayai antara tuntutan yang dikemukakan ialah menukar kerajaan dengan gambaran Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri telah gagal. Memorandum tersebut juga menyatakan bahwa Raja-Raja Melayu telah dihina berikutan dakwaan pembangkang cuba merasua agung untuk mereka rampasan kuasa sekaligus menjatuhkan kerajaan. Selain itu, peranan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Hal Ehwal Islam di negeri masing-masing juga didakwa telah diceroboh melalui cubaan menggunakan kuasa mahkamah. Dilaporkan, hampir 1.000 orang hadir dalam himpunan tersebut, dengan individu yang dikenali ramai yang dilihat bersama hanyalah Tun Mahathir Mohamad seorang saja. Tiada pemimpin pembangkang yang lain kelihatan hadir dalam himpunan tersebut. Nah, menjadi persoalan juga di mana Muhyiddin Yassin, di mana Hamzah Zainuddin, Hadi Awang yang kita dapat lihat juga tidak menyukai tadbiran kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa mereka tak turut serta perhimpunan itu? Kalau benar hanya Tun Mahathir saja yang turut serta yang dikenali ramai, di antara di kalangan hampir 1.000 orang itu menjadi persoalan. Senang cerita, berikutan beberapa usaha dan langkah sebelum ini untuk menjatuhkan kerajaan telah menemui kegagalan. Himpunan ini adalah cobaan terakhir dengan harapan supaya Agong dapat menilai semula kepimpinan negara sedia ada dan melakukan pertukaran Perdana Menteri. Gila betul mereka ini menurut Syahbudin. Kenapa hendak menyusah dan membebankan Agong di saat akhir tempo pemerintahan Baginda akan berakhir? Bukankah Agong sudah bertitah sebelum ini bahwa Baginda tidak masuk campur urusan politik? Kenapa masih tak faham lagi? Kalau bersungguh-sungguh nak jatuhkan kerajaan, menukar PM, tunjukkanlah beberapa sokongan MP yang dimiliki sebagai bukti dan hebakannya kepada seluruh dunia. Kemudian pada sidang Parlimen 26 Februari, kemukakanlah usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Setakat sembang saja nak jatuhkan kerajaan dan meratib Anwar gagal, seterusnya acak-acak berhimpunan, konon rakyat bersama mereka. Tetapi ini hanya kerja buang masa. Tambahan lagi, benarkah majoriti rakyat ketika ini tidak selesa
tidak bersama dan menolak kerajaan pimpinan Anwar? Atau hanya keluarga Tun Mahathir dan Tun Daim saja yang ada rasa sedemikian? Sekali lagi ditekankan, semua ini kerja buang masa. Kita sebagai rakyat pula tak usahlah benarkan diri kita terpedaya dengan drama seperti ini. Apa komen Anda? Ini pasti satu kejutan ngeri untuk Tun Dr. Mahathir.